Okey. Kita teruskan untuk soalan 2B. Okey, 2B, terangkan kelebihan dan kelemahan penggunaan suhu 300 jenak untuk suhu 350. Untuk suhu 350, suhunya adalah apabila suhu dia rendah, peratusan hasilan tinggi. Kita boleh tengok gambar radah tadi, bila suhu dia rendah, peratusan dia tinggi, peratusan hasilan amonia ni tinggi. Okey, jadi kadar tindak balas pun rendah. Okey, untuk suhu 550 pula, untuk suhu 550 pula, peratusan hasilan dia pun rendah berbanding dengan 350 darjah Celsius tadi. Jadi kita boleh simpulkan peratusan hasilan rendah, maka kadar tindak balas pun tinggi. Okey, soalan yang kedua, bagaimanakah kelemahan ini dapat diatasi? Bagaimana? Jadi kita perlu tambahkan mangkin. Kenapa perlu tambahkan mangkin? Sebab penambahan mangkin boleh meningkatkan kadar tindak balas yang dia boleh membolehkan tindak balas berjalan pada suhu yang rendah. Okay, itu sahaja untuk soalan B. Jadi siapa yang salah, sila salinglah jawapannya ataupun snap. Kamu boleh snap. Cikgu, Ya, kita orang tak nampak skrin cikgu. slide saya ke? Ha, Okay, nampak pula ni? Nampak dah? ada. Oh, kok saya tak share screen tu. Sekejap saya tak share screen. Okay, bagus. Terima kasih, Hoyak. Okay. Okay, boleh salin dah. Boleh salin ataupun awak nak snap pun boleh. Ambil gambar. Cepat sikit. Okay, sorang tolong ambil gambar dah. Okay, kita teruskan. Okay, kita akan ingat kembali apa kita belajar pada subtopik lepas pada hari Rabu, pada hari Khamis. Subtopik 7.3. Aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay. Ingat lagi ke? 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Faktor yang pertama, saiz bahan. Faktor yang kedua, kepekatan. Faktor yang ketiga, suhu. Dan faktor yang terakhir adalah mangkin. Okay, saya harap awak semua ingatlah benda ni. Okey, ini adalah contoh yang saya paparkan slide saya pada minggu lepas, hari Khamis. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang mempengaruhi kadar tindak balas kita dalam kehidupan seharian. Okey, di sini saya telah berikan gambar kentang seketul ataupun beberapa ketul kentang di sini. Dan ini adalah faktor saiz yang besar. Jadi, ini adalah gambar fries. Gambar fries ini adalah gambar yang halus-halus dalam bentuk jalur-jalur. Okey, kita boleh simpulkan semakin bertambah jumlah luas permukaan. Jumlah luas permukaan ni disebabkan oleh saiz semakin kecil. Okey, semakin banyak tenaga haba diserap sebabnya jumlah luas permukaan ni bertambah. Jadi, makanan akan lebih cepat masak. Okey, untuk faktor suhu, okay, seperti contoh yang saya berikan pada minggu lepas, ini adalah gambar Milo, serbuk Milo yang tak larut dalam ais Milo. Jadi yang ini adalah larutan serbuk Milo larut dalam air panas. Okey, kita boleh simpulkan semakin tinggi suhu larutan, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi Milo larut lebih cepat dalam air panas. Okay. Okay, seterusnya kita akan masuk dalam subtopik baru, subtopik terakhir, itu teori pelanggaran. Jadi untuk teori pelanggaran ni kita akan tengok lebih lanjutlah tentang bagaimana zarah-zarah itu berlanggar. Jadi untuk standard pembelajaran, saya harap pelajar dapat menghuraikan teori pelanggaran.
menguraikan teori pelanggaran. Okay. Dan juga menjelaskan contoh tenaga pengaktifan. Dan juga yang terakhir, mentafsir gambar rajah profil tenaga bagi eksotermik dan juga endotermik. Saya rasa ni first time lah awak jumpa eksotermik dan juga endotermik. Okay, kita teruskan. Okay, sebelum kita teruskan, saya nak awak semua buka buku teks kimia muka surat 243 ya. Okay. Okay, sebelum kita teruskan lagi, kita akan tengok dulu video pasal effective collision, pelanggaran berkesan. Okay. Okay, jom kita tengok video ni pasal apa kan. Okay. Video ni pasal effective collision and activation energy. Maksud dia effective collision ni adalah bermaksud pelanggaran berkesan. Activation energy ni pula pengaktifan, tapak pengaktifan. Pengaktifan energi maksudnya. Pengaktifan tenaga. Okay. Jadi untuk berlakunya pelanggaran berkesan, kita akan tengok syarat-syarat untuk pelanggaran berkesan. Dia ada 3 syarat. Yang pertama, correct orientation. Maksudnya pada pelanggaran yang betul lah. Pada tapak yang betul. Okay, yang kedua, total energy greater or equal to activate energy. Maksudnya tenaga tu lebih besar ataupun sama kepada tapak energy ni lah, activation energy. Kita akan tengok lebih lanjut lepas ni. Saya terangkan serba sedikit dulu. Okay, yang ketiga adalah activation energy. Activation energy ni kita akan belajarlah lebih lanjut selepas ini. Okay. Ini adalah contoh kepada pelanggaran berkesan. Ini adalah right orientation sebabnya HCl dengan Cl. Tetapi total energy less than EA. Tapi jumlah tenaga ni lebih rendah. Okay, disebabkan itu tak ada reaction berlaku. Okay, tiada tidak balas berlaku. Okay, contoh yang kedua pula. Kita boleh tengok, okay, ni adalah wrong orientation. HH tapi Cl dia adalah dalam bentuk tidur macam ni. Okay, total energy greater or equal to EA. Tapi tenaga dia lebih besar ataupun sama. Tetapi no reaction occur. Sebabnya wrong orientation ni lah. Tak ada tindak balas juga berlaku di sini. Okay, untuk yang terakhir, contoh yang terakhir. Right orientation HCl dengan HCl. Total energy greater or equal. Total energy ni
greater ataupun equal. Jadi betul lah. Jadi apabila betul kedua-dua syarat ni, reaction kadar tindak balas pun akan berlaku. Jadi hasil pun akan terbentuk. Okay, itu sahaja untuk video ni. Okay, jom kita belajar lebih lanjut tentang effective collision, pelanggaran berkesan. Okay, yang pertama adalah kita akan belajar tentang teori kinetik jerim. Okay, teori kinetik jerim ni awak belajar dalam sains tingkatan 2. Okay, jerim terdiri daripada zarah yang halus dan diskret dan sentiasa bergerak. Okay, ini adalah contoh zarah. Zarah-zarah ni saya telah telaskan, ini adalah zarah dalam bentuk pepejal. Ini adalah bentuk cecair dan juga gas. Okay, saya harap awak semua fahamlah. Okay, dalam bentuk pepejal ni, dia bergerak kedudukan tetap, bergetar pada kedudukan tetap. Sebab kenapa dia tak boleh bergerak bebas? Sebab tengoklah ni padat, duduk kepit-kepit antara satu sama lain. Gitu deh. Okay. Manakala untuk pepejal dan juga gas bergerak secara bebas. Oleh itu zarah-zarah ni berlanggarlah antara satu sama lain. Okay. Semuanya berlanggar antara satu sama lain. Jadi apabila berlanggar, zarah-zarah ni berlanggar, pemindahan tenaga berlaku. Okay. Bila dia berlanggar, pemindahan tenaga berlaku. Pemindahan tenaga berlaku. Apabila pemindahan tenaga berlaku, zarah akan bergerak cepat memindahkan sedikit tenaga kepada zarah yang bergerak perlahan. Meningkatkan tenaga kinetiknya. Jadi kita boleh simpulkan tenaga kinetik bertambah juga. Proses ini bukannya dia jadi sekali je. Dia berlanggar sekali je. Dia berlanggar tung gitu. Dia tidak berhenti. Maka zarah-zarah tidak mempunyai tenaga kinetik yang sama dan juga sentiasa berubah. Untuk teori pelanggaran menerangkan bagaimana bahan tindak balas berinteraksi, menyebabkan tindak balas dan hasil terbentuk. Jadi apabila zarah-zarah berlanggar tadi, berlanggar antara satu sama lain. Jadi berlanggar antara satu sama lain ni tadi, dan hasil tindak balas pun akan terjadi. Macam contoh tadi, H dengan Cl, sini H, sini Cl. Jadi tindak balas dia, hasil dia akan jadi HCl. Menurut teori pelanggaran, zarah bahan tindak balas mestilah berlanggar antara satu sama lain. Dan yang kedua, kadar tindak balas bergantung kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Apa syarat untuk pelanggaran berkesan ke? Jom kita tengok. Bukan semua pelanggaran bahan tindak balas menyebabkan tindak balas membentukkan hasil tindak balas. Jadi tidak semua berlanggar menyebabkan terbentuk hasil tindak balas. Hanya sesetengah. Setengah tu kan boleh jadi ke? Jadi hasil tu. Hanya pelanggaran berkesan menyebabkan tindak balas berlaku. Bagi menghasilkan pelanggaran berkesan, zarah mestilah mempunyai tenaga yang sama. Highlight di sini. Tenaga yang sama dengan ataupun melebihi tenaga pengaktifan. Berapa pula tenaga pengaktifan? Kita akan lepas ni lebih lanjut. Syarat yang pertama adalah zarah mestilah bertindak balas. Zarah bahan tindak balas mempunyai tenaga yang sama ataupun melebihi tenaga pengaktifan. Unit dia EA. Ataupun berlanggar pada orientasi yang betul. Dan juga berlanggar pada orientasi yang betul. Orientasi yang betul ni janganlah macam saya tunjuk tadi. Orientasi yang betul ni apabila H, macam kita tengok video tadi, H bertemu dengan Cl. Dalam bentuk gini juga. Bukannya hot tidur tadi macam kita tengok video tadi, H gini. Tapi Cl dia gini, tidur gitu. Jadi bentuk dia tak sama. Jadi dia perlu berlanggar pada orientasi yang betul. Apabila terjadinya kedua-dua ni, maksudnya tenaga dia melebihi ataupun sama tenaga pengaktifan dan juga berlanggar pada orientasi yang betul, jadi akan terjadinya hasil tindak balas. Akan terbentuklah
HCl tadi ni. Okey. Inilah analogi tenaga pengaktifan. Saya boleh analogikan, saya letak gambar seekor kuda. Okay, seorang manusia menunggang kuda. Jadi, dia perlu melepasi halangan ni lah. Okay, tenaga yang diperlukan untuk kuda melepasi halangan ni, analogi dia ni sama dengan tenaga pengaktifan. Gambar rajah ni lah. Gambar rajah tenaga pengaktifan, graf dia. Okay, tenaga pengaktifan yang diperlukan oleh zarah Okay, maaf tadi saya tak share screen. Okey, tenaga pengaktifan yang diperlukan oleh zarah untuk memulakan tindak balas. Jadi awak boleh tengok sini. Ni seekor kuda, dia perlu melompat melepasi halangan ni. Sama juga, bahan tindak balas ni, dia memerlukan tenaga untuk menghasilkan hasil tindak balas. Ya, boleh bayangkan sini seekor kuda melompat merentasi halangan tu, palang-palang tu. Jadi itu dipanggil sebagai EA, tenaga pengaktifan. Saya harap awak faham lah. Okay. Untuk tenaga pengaktifan, maksud tenaga pengaktifan ni adalah jumlah tenaga minimum. Jumlah tenaga minimum yang diperlukan untuk memulakan tindak balas kimia. Jadi unit tenaga pengaktifan ni adalah EA. Ingat dah, EA bukan AE, EA. Okey, saya ulang semula. Maksud tenaga pengaktifan ni, ingat lalu. Jumlah tenaga minimum yang diperlukan untuk memulakan tindak balas kimia. Okey, jadi dalam tenaga pengaktifan ni ada dua jenis, iaitu tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Okey, apa beza dia? Tindak balas endotermik dan juga endotermik dan juga eksotermik. Okey, ini adalah perbezaannya lah. Dari segi gambar rajah graf pun kita boleh tengok dah. Terdapat perbezaannya. Okey, yang pertama awak kena ingat mula-mula sekali eksotermik. Okey, saya tulis sini exo adalah exit. Awak kena ingat exo. Bila awak letak tangan awak ni kan di mulut, awak sebut exo. Awak akan berasa ada angin keluar. Jadi kita boleh hoyak dia membebaskan haba ke persekitaran. Okey, awak terus letak tangan awak di mulut, awak pun terus cuba sebut exo. Maksudnya awak berasa ada angin tubik ke mulut awak. Jadi kita boleh kaitkan pembebasan haba ke persekitaran. Jadi apabila haba tu terbebas kepada persekitaran, suhu tu pun akan meningkat. Okey, saya harap awak faham lah. Jadi kita akan tengok pula gambar rajah graf tindak balas eksotermik. Okay, awak kena ingat eksotermik apabila dia membebaskan haba, bahan tindak balas ni melompat dan hasil tindak balas ni adalah seperti ini. Jadi gambar rajah ni adalah seperti inilah. Tapi awak kena ingat setakat mana awak kena kira tenaga pengaktifan tu. Ini sahaja. Daripada bawah ni bahan tindak balas awak ukur. Okay. Bahan tindak balas ni sama dah. Tak daripada sini sampailah ke pucuk graf tu. Itu sahaja. Bukan daripada bawah ni, bukan daripada tengah ni, bukan daripada sini, bukan. Dia start daripada bahan tindak balas ni dah. Ingat. Okay, manakala untuk tindak balas endotermik, sebaliknya lah endotermik ni dia menyerap haba. Kalau exo tadi dia membebaskan haba. Tapi untuk endotermik dia menyerap haba. Dia tak bebaskan haba. Jadi kita boleh hoyak endo ni sama dengan enter. Masuk. Dia menyerap haba. Jadi apabila dia menyerap haba, suhu pun berkurang. Makanya apabila suhu berkurang, maka akan jadi sejuklah bahan tu. Okey. Kalau saya coteng ni. Okey, kita akan tengok pula graf untuk endotermik. Okey, graf untuk endotermik ni dia sebaliknya lah pada eksotermik. Kalau eksotermik,
Dawin mau nak masuk kok. Okey. Okey, saya terangkan semula lah kan. Tenaga pengaktifan dan juga tindak balas eksotermik dan endotermik. Okey, tindak balas tenaga pengaktifan ni ada dua. Eksotermik dan juga endotermik. Tadi kita bercerita pasal eksotermik. Ekso. Dia membebaskan haba ke persekitaran. Jadi, suhu dia akan meningkat. Maka bahan tu, hasil tu akan jadi panas. Okey, manakala untuk tindak balas endotermik pula, bahan tindak balas EA ni dia start daripada bawah. Okay, dia start daripada bawah bahan tindak balas ni. Cara kira EA dia ambil daripada bahan tindak balas. Sama juga. Bukannya start daripada bawah ni dah. Okey, kita start daripada sini. Kita tarik. Tapalah ke pucuk dia. Itu adalah cara untuk kira EA dia. Tenaga pengaktifan dia. Okey. Okay, untuk orientasi perlanggaran pula, awak boleh tengok dalam buku teks awak tu. Okay, orientasi pelanggaran. Zarah bahan tindak balas perlu berada pada orientasi tertentu. Sebabnya untuk menghasilkan pelanggaran berkesan. Jadi kita boleh tengoklah gambar rajah ni. Macam video yang saya paparkan tadi. Okay, ini contoh H. H bergabung dengan Cl. Jadi pada orientasi yang betul, ia akan menghasilkan tindak balas. Inilah tindak balas ni, HCl, H dan juga Cl. Okey, jika bahan tindak balas berlanggar pada orientasi yang tidak betul. Okey, macam contoh tadi, ni melintang, ni menegak. Jadi, situ kita boleh tengok orientasi tidak betul. Jadi, zarah akan terpantul. Awak kena ingat, zarah akan terpantul dan tidak ada tindak balas berlaku. Jadi, dia nothing mula. Macam awak letak magnet lah dengan sama bucu dia tu kan. Jadi dia akan dia akan nothing mula lah, akan terpantul. Okay, zarah 7.72 menunjukkan pelanggaran antara zarah tindak balas orientasi yang tidak betul. Okey, itu adalah untuk orientasi pelanggaran. Okey, pelanggaran berkesan dan juga kadar tindak balas. Okay, boleh tengok dalam buku teks awak tu. Kadar tindak balas bergantung kepada kadar pelanggaran berkesan. Okay, kadar tindak balas ni bergantung kepada kadar pelanggaran yang berkesan dan berjaya antara zarah bahan tindak balas. Okay, kita boleh simpulkan lebih tinggi frekuensi zarah bahan tindak balas berlanggar dengan tenaga yang mencukupi pada orientasi yang betul. Sini dia tulis dah syarat ni. Lebih tinggi frekuensi pelanggaran berkesan. Okay, yang kedua syarat dia adalah pada orientasi yang betul. OB. Orientasi betul. Jadi, lebih cepat tindak balas berlaku. Dalam erti kata lain, kadar tindak balas bergantung pada frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, kita boleh simpulkan lebih tinggi frekuensi pelanggaran berkesan, lebih tinggi kadar tindak balas. Okey, lebih rendah frekuensi pelanggaran berkesan, lebih rendah kadar tindak balas. Awak kena ingat, bila dia ayat lebih tinggi frekuensi, maka sini lebih tinggi juga kadar tindak balas. Tapi bila dia ayat lebih rendah frekuensi pelanggaran berkesan, sini pun akan jadi lebih rendah juga kadar tindak balas. Okey. Sekarang pukul 11.45. Awak nak take 5 dulu ke kita nak teruskan je? Ada lagi ke dengar ke suara saya? Sore atau no respon? Dengar. Okey. Awak nak teruskan ke awak nak rehat dulu 2 minit? Pergi minum air dulu ke? Teruskan. Okey, teruskan. Bagus. Okey, kita teruskan. Awak boleh tengok dalam buku teks awak tu, kesan pelanggaran berkesan untuk kepekatan. Okey, untuk kepekatan, kita boleh tengok dalam gambar rajah tu. Gambar rajah 7.23 tu. Okey, untuk A ni adalah kepekatan rendah. Kepekatan B ni pula kepekatan tinggi.
Apa yang gitu, waktu tengok tu dah tahu mana ke. Awak cuba awak bila zarah-zarah ada dalam A ni. Okay, zarah-zarah ada dalam A ni sikit je pelanggaran berkesan dia. 1, 2, 3 je. Manakala untuk hak B ni pula kepekatan tinggi sebabnya ni hampir semua ni so 2, 3, 4, 5 hampir semua ni berlaku pelanggaran berkesan. Jadi kita boleh hoyak sini. Apabila kepekatan bahan tindak balas bertambah, bilangan zarah per unit isi padu pun bertambah. Okay, frekuensi pelanggaran zarah-zarah bertambah. Okay, bertambahlah sini frekuensi pelanggaran dia. Jadi apabila frekuensi bertambah, pelanggaran antara zarah-zarah bertambah, maka frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah juga bertambah. Okay. Jadi kadar tindak balas pun akan bertambah. Okay, hak ni awak kena take note lah ni dah. Ni. Jadi apabila dia tanya dalam kertas 2, awak boleh jawab lalu. Awak boleh hoyak lalu. 4 markah sini ni. Okay. Untuk kesan tekanan pula, apabila bagi tindak balas melibatkan gas. Okay, tekanan-tekanan ni awak kena ingat lalu. Dia kait dengan gas. Perubahan tekanan adalah sama dengan perubahan kepekatan gas. Apakah kesan gas, tekanan gas ke atas kadar tindak balas? Okay, contoh picagari ni kan. Saya tak kerti nak lukis. Awak bayarlah diri dah. Ni picagari. Hak awak cocok ni lah. Awak minum obat bukan cocok. Minum obat ni deh. Awak ambil, lepas tu awak tekan. Tekan dekat tangan awak tu. Jangan ambil masuk air tu ke apa. Awak tekan dekat tekanan jari awak tu. Dia tak boleh nak tolak sebabnya dia ada tekanan gas. Jadi apabila tekanan gas bertambah, bilangan zarah gas per unit. Okay, ingat deh, awak jangan tulis bilangan zarah gas saja, awak kena tulis bilangan zarah gas per unit isi padu bertambah. Yang ni tinggal frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah bertambah juga. Jadi apabila frekuensi pelanggaran zarah-zarah bertambah, kita boleh ayat frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah bertambah. Jadi kita boleh hoyak kadar tindak balas bertambah juga. Jadi sini pun 4 markah juga. Dia akan tanya dalam kertas paper tu dah. Ni adalah 4 markah. Kalau awak ingat ni kat Allah, 4 markah ala tangan ni. Okay. Untuk kesan saiz pula, awak boleh tengok kesan saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas. Okay, apabila ketulan pepejal bahan dipecahkan kepada cebisan kecil. Ketulan ni maksud dia dalam bentuk ketulan. Okay, dia pecah menjadi serbuk. Kepada serbuk-serbuk halus-halus ni lah. Jadi apabila dia pecah kepada serbuk, jumlah isi padu bahan tindak balas kekal sama. Jumlah isi padu dia sama. Namun begitu ada perbezaan. Jumlah luas permukaan bahan tindak balas akan bertambah. Jadi jumlah luas permukaan akan bertambah. Okey, faham tu. Menerangkan kesan saiz ke atas kadar tindak balas. Inilah ketulan pepejal ni. Dia ada 4 sahaja permukaan. Sini, dek tepi ni ada 4 je. Tapi apabila dia pecahkan kepada serbuk-serbuk, ni sorwa 34 macam banyak lagi bertambah jumlah luas permukaan bahan tindak balas tu lah. Jadi kita boleh baca tepi ni. Hanya zarah di luar pepejal bahan tindak balas berwarna merah. Inilah pepejal ni jambu berlanggar. Macam saya ayat tadi lah. Tepi ni je. Tapi apabila dia dipecahkan bertukar menjadi serbuk, luas permukaan terdedah bertambah. Membolehkan lebih banyak zarah berwarna merah jambu dapat berlanggar. Jadi lebih banyaklah luas permukaan dapat berlanggar dengan zarah hijau. Jadi kita boleh simpulkan di sini, apabila jumlah luas permukaan bahan tindak balas bertambah, maka jumlah luas permukaan terdedah juga bertambah. Awak kena tulis macam tadi kan kita belajar bilangan zarah. Okay, bilangan zarah gas per unit. Ni pula bilangan zarah per unit isi padu. Okay, dia sama ke? Tapi untuk kesan saiz kita perlu tulis jumlah luas permukaan terdedah. Awak kena ingat jumlah luas permukaan terdedah kepada pelanggaran bertambah.
Okey, jadi apabila jumlah luas terdedah tu bertambah, frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah juga bertambah. Jadi apabila frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah bertambah, sama juga frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah juga akan bertambah. Jadi, last sekali kita boleh simpulkan, jadi kadar tindak balas juga bertambah. Tapi macam kalau kita nak oyak untuk ketulan ni tadi kan, kita boleh hoyak untuk ketulan ni jumlah luas permukaan terdedah kepada pelanggaran berkurang sebabnya hanya 4 sahaja permukaan terdedah. Jadi kita boleh simpulkan pelanggaran berkesan, frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah juga akan berkurang. Jadi frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah juga akan berkurang. Jadi kadar tindak balas akan bertambah. Untuk ketulan dengan sebut tu awak hanya tukar kepada ni, pelakon ni je. Bertambah awak tukar kepada berkurang kalau untuk ketulan lah. Tapi kalau untuk sebut dia bertambah. Okey, untuk kesan suhu. Kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Awak boleh tengok sini suhu rendah, sini pula suhu tinggi. Untuk B ni suhu tinggi. Jadi kenapa suhu dia rendah? Sebabnya pelanggaran dia hanyalah 1, 2, 3. Itu sahaja. 3 sahaja pelanggaran dia. Tapi untuk suhu yang tinggi ni pula banyak. Hampir semua melakukan pelanggaran. Zarah-zarah ni berlanggar. Kita boleh tengok situ lah. Jadi kita boleh hoyak apabila suhu bertambah maksudnya kau tinggilah suhu tu. Tenaga kinetik zarah bahan tindak balas bertambah. Jadi lebih banyak zarah bertenaga. Sebabnya bertenaga ni tenaga kinetik zarah bertambah. Kinetik ni dia gerak tenaga dia untuk bergerak. Bertenaga untuk mengatasi tenaga pengaktifan. Jadi sama juga frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah bertambah. Jadi kita boleh hayatlah sekali kadar tindak balas akan bertambah. Itu sahaja untuk cara menjawab kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Last sekali kesan mangkin. Mangkin ni macam kita wayak tadilah. Kesan mangkin ke atas kadar tindak balas. Mangkin terlibat dalam tindak balas tetapi mangkin tidak berubah secara kimia. Mangkin menyediakan lintasan tenaga tindak balas. Apa pula menyediakan lintasan tindak balas? Kita akan tengok gambar rajah tenaga pengaktifan lepas ni lah. Yang memerlukan tenaga pengaktifan yang kurang daripada tenaga pengaktifan lintasan tindak balas. Awak kena tengok ni, beza ni dah. Mungkin dalam buku teks awak tu tak nampak sangat. Awak perlu highlightkan ataupun tulis tepi tu dah. Jangan tulis dengan pen. Marah pula ke cikgu buku teks awak. Okey, awak perlu tulis mungkin ni dia menyediakan tenaga pengaktifan EA. EA, saya tak tahu lah, tak ingatlah nama apa ni. Awak pun koma atas ni. Dia ada beza tenaga pengaktifan untuk mangkin dan juga tenaga pengaktifan biasa ni lah. Ini sahaja. Ni EE ada koma atas. Nanti awak google lah semula nama gapo EE koma ni. Ataupun nanti saya google, saya ayat dalam grup Telegram dah. Manakala ni untuk tenaga pengaktifan biasa. Inilah saya ayat tadi. Tenaga pengaktifan dia menggunakan mangkin ataupun tak menggunakan mangkin. Untuk tindak balas eksotermik, exo. Bila kita ayat exo, kita letak tangan mulut, exo. Suhu dibebaskan. Jadi suhu bebas, suhu dia tinggi. Kita boleh tengok bahan tindak balas ni, daripada sini kepada atas ni adalah EA asal, tenaga pengaktifan asal. Tetapi apabila kita letak mangkin, kita campurkan dengan mangkin, dia akan jadi tenaga pengaktifan dia akan lagi rendah. Dia menyediakan lintasan alternatif. Apa ni ingat ni? Menyediakan lintasan tindak balas alternatif. Jadi dia merendahkan dengan tenaga pengaktifan tu lah. Boleh tengok ni. Sini tinggi, sini rendah. EA dia rendah.
Okay. Untuk endotermik pula, awak boleh tengok EA dia daripada bawah ni, bahan tindak balas ni, sampailah ke pucuk ni, tinggi kan? Okay. Tapi apabila kita letakkan makin, dia akan jadi lebih rendah sebabnya dia menyediakan lintasan alternatif. Okay. Jadi dia hanyalah lebih rendah lah daripada tenaga pengaktifan yang asal tu. Okay. Sama juga dia akan menghasilkan kadar hasil tindak balas. Tapi bila dia suruh lukis gambar rajah graf tindak balas endotermik ataupun eksotermik, awak boleh tulis ni lah lukis seperti ni lah. Tetek-tetek apa ni, garis putus-putus. Okay, kita boleh simpulkan di sini. Apabila makin hadir, makin menyediakan lintasan alternatif. Ingat ni, makin menyediakan lintasan alternatif dengan merendahkan tenaga pengaktifan dengan merendahkan. Okay, macam ni lah. Dia lebih rendah daripada tenaga pengaktifan yang asal. Okay, dia merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi, lebih banyak zarah-zarah bahan tindak balas dapat mencapai tenaga pengaktifan tu. Jadi, lebih banyaklah zarah-zarah bertindak balas. Okay, jadi sama juga ayat yang ketiga, frekuensi perlanggaran berkesan antara zarah-zarah tu bertambah. Jadi, kadar tindak balas juga akan bertambah. Jadi, untuk makinnya awak kena ingatlah, panjang sikit lah ayat dia. Kena ingat yang pertama tu, makin menyediakan lintasan alternatif yang merendahkan tenaga pengaktifan. Dia hanya satu poinnya tu, menyediakan lintasan alternatif. Sebab apa? Untuk merendahkan tenaga pengaktifan. Poin yang kedua, lebih banyak zarah-zarah bertindak balas dapat mencapai tenaga pengaktifan tu. Jadi, frekuensi pelanggaran berkesan, zarah-zarah juga akan bertambah. Dah sekali awak boleh tulis, kadar tindak balas bertambah. Okey, ni adalah perubahan tindak balas eksotermik dan juga endotermik. Okey, perubahan tenaga boleh berlaku semasa tindak balas kimia. Okey, perubahan tenaga. Perubahan tenaga ni kita boleh tulis sebagai simbol dia delta, tak silap saya ni. H. Segitiga H ni. Awak kena ingat perubahan tenaga ni dah. Tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Macam saya tadi, membebaskan haba. Ingat, membebaskan haba exo. Okay. Sebaliknya, tindak balas yang menyerap haba sebaliknya, kita panggil dia endotermik. Awak jangan tulis exo saja. Kena tulis belakang lah, tindak balas endotermik. Dan juga tindak balas eksotermik. Semua tindak balas eksotermik dan endotermik mempunyai tenaga pengaktifan yang mesti diatasi oleh zarah tindak balas. Okey, ni pula dalam buku teks awak. Okey, ini adalah tenaga pengaktifan, gambar rajah untuk eksotermik, gambar rajah ni. Ini adalah tenaga pengaktifan dan ini pula adalah perubahan tenaga. Ini adalah perubahan dia semakin ke bawah, jadi nilai dia akan jadi negatif. Ni untuk eksotermik. Eksotermik ni rasanya banyak tanya dalam soalan-soalan PSO. Okey, untuk tindak balas endotermik ni pula, apabila dia semakin naik ni, jadi perubahan tenaga dia akan jadi dapat nilai positif lah. Okey, perubahan kandungan tenaga yang berlaku semasa bahan tindak balas bertukar kepada hasil tindak balas dipanggil haba tindak balas dan diwakili dengan simbol ni lah, segitiga H ni. Okey. Jadi, pehal ke tak setakat saya mengajar ni? Oh, tak ada dah. Ada lagi ke? Tolong respon sore. Tak ada dah. Senyap dah ni. Ada lagi ke? Tolong respon. Okey, bagus. Ada lagi. Okey, seterusnya kita akan buat latihan pengukuhan. Awak boleh tengok dalam buku teks awak tu. Latihan pengukuhan buku teks muka surat 248. 248 boleh buka buku teks tu. Okey, terajawab. Saya bagi masa lah ni pukul 12. Saya bagi masa
12.10 kita habislah. Okay, saya bagi 3 minit saja untuk jawab. 12.3 minit kita akan sambung. Okay, Tera jawab dulu. Latihan buku teks muka surat 248. Okay, jawab soalan 1 dan 2 sahaja. 1 dan 2 sahaja dah. Okay, Tera jawab 12.3 minit. So, kita akan bincang. Buat tu saya panggil sore-sore lepas ni. Okay, 12.3 minit dah kita bicara. Okay, untuk soalan 1, teori kinetik jirim menyatakan zarah dalam jirim sentiasa bergerak. Okay, tandakan right ataupun bagi pernyataan yang benar dan pangkah bagi pernyataan yang salah. Okay, untuk 1A, pada suhu tetap, semua zarah bergerak dengan hal laju yang sama. Jadi saya nak apa ya? Aida ada ke? Aida? Ada. Okey, Aida. Jawab 1A ni betul ke salah? Salah. Okey, betul. Jawapan dia salah. Okey, untuk 1B, zarah dalam pepejal bergerak bebas. Saya nak Adriana. Ada ke Adriana? Ada. Okey, zarah dalam pepejal ni bergerak bebas. Salah ke betul? Betul. Jolok ke? Jawapan dia salah deh. Zarah dalam pepejal ni dia duduk dalam bentuk dia bergetar pada kedudukan yang sama. Gitu sahaja pepejal tu. Ingat deh, pepejal ni gini je. Kalau hak bergerak secara rawak ni cecair ataupun gas. Ingat deh.
Okey, untuk C, pelanggaran antara zarah adalah rawak. Okey, saya nak siapa ada lagi lelaki ni? Saya nak lelaki yang insan yang terpilih. Ada lagi ke? Muhammad Zahril ada ke Zahril? Zahril? Atari ada Atari. Zahril ada. Okey, respon. Okey, untuk jawapan 1C ke apa 1C? Betul. Betul. Okey, jawapannya adalah betul. Bagus. Okey, ni pun salah. Ini pun salah. Okey, ni betul. Okey, untuk D, 1D, tenaga kinetik zarah bertambah dengan peningkatan suhu. Jawapannya adalah betul. Okey, untuk soalan nombor 2, teori pelanggaran digunakan oleh ahli sains untuk menerangkan bagaimana tindak balas kimia berlaku. Nyatakan 2 syarat. Okey, syarat yang penting tadi, dia berlaku pada orientasi yang betul. OB, orientasi yang betul. Yang kedua adalah kita imbas kembali. Dia berlanggar pada orientasi yang betul. Dan yang kedua adalah mempunyai tenaga yang sama ataupun tenaga yang sama ataupun lebih besar daripada untuk mengatasi tenaga pengaktifan. Okey, itu sahaja latihan pengukuhan. Okey, ni adalah kerja sekolah awak. Okey. Nanti hari Rabu kelas kita pula, kita akan bincang lah sebelum kita start kelas. Okey, jadi tapi hari Rabu ni saya nak buat kuis. Jadi kita bincang dulu, saya bagi jawapan, kita bincang dalam Telegram tu. Awak buatlah deh, hari Rabu ni kita akan bincang. Lepas tu, bila awak kita siap bincang, kita akan buat kuis untuk bab 7 ni lah. Jadi, kita buat kuis pun sikit je dalam 10 soalan gitu je. Saya akan hantar link dalam Google Form. Saya boleh pantau lah siapa tak buat, siapa buat. Okey. Ini adalah untuk rumusan hari ini, kita telah belajar teori pelanggaran. Okay, teori pelanggaran apabila zarah A berlanggar dengan zarah B akan menghasilkan hasil tindak balas apabila mempunyai orientasi yang betul dan juga mempunyai tenaga yang minimum ataupun lebih daripada pengaktifan. Okay, berlakulah menghasilkan hasil tindak balas. Okey, dan yang kedua, kadar tindak balas bergantung kepada frekuensi pelanggaran yang berkesan. Okey, ni awak boleh tengok contoh. Boleh tengok mind map dalam buku teks awak. Saya tak ingat muka surat awak. Yang last sekali lah, bab 7 ni, last sekali. Okey, mula-mula kita telah belajar definisi kadar tindak balas. Lepas tu kita belajar faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Lepas tu kita belajar aplikasi yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, last sekali hari ni kita belajar teori pelanggaran. Okay, awak boleh tengok semula kepekatan dia ni. Awak kena study semula. Hari Rabu ni, ingat saya nak buat quiz dah. Okay. Inilah, get ready untuk quiz bab 7. Dan juga okay, next class juga saya akan bagi macam permulaan lah. Saya akan refresh bab 8 ni kita akan belajar pasal gapo. Okay, bab 8 ni adalah bab last sekali dalam kimia form 4 ni lah. Iaitu bahan buatan dalam industri. Okey, awak ada kelas lagi ke lepas ni? Ada Kelas ke apa tu? admit. Admit. Oh, admit. Kelas kita ada lagi minit lah. Okey, baguslah. Okay. Itu saja kelas kita hari ini. Okay. Saya terima kasihlah sebab join kelas kita. Siapa daripada awal, siapa habis. Jadi 4 orang tak hadir kelas kita. Seorang yang WhatsApp dah saya kata tak ada line. Tapi tak apalah. Saya ni kan saya record kan. Jadi saya akan upload dalam YouTube. Awak tengok semula dalam YouTube tu deh. Okay, apa awak tak faham. Kalau awak tak saya tanya sini. Boleh tanya dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke. Saya okey je. Tapi janganlah tanya pukul 1 pagi. Saya pun nak tidur. Gitu deh. Adakah gapo-gapo tak faham? Boleh tanya lalu.
Okay, kalau tak ada gapo-gapo, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan wal asr. Okey, awak semua boleh left. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.